fakta unik tentang Perancis ni. First, sebelum tu kita tahu yang Perancis ni merupakan negara yang romantik, yang mana kalau lepas lepas kahwin, diorang pilih nak bulan madu, mesti diorang akan decide. Tak kisahlah Muslim ke Muslim, mesti diorang akan decide nak pergi kat Perancis lah. Salah satu keistimewaan Perancis ni sebab dia memang negara yang romantik. Kalau kita tahu pun, kalau kita pergi Perancis, kita boleh pergi kat Menara Eiffel, nak ambil view gambar kat situ pun memang cantik. Tapi kita tak fokus pada tu. Kita nak fokuskan tentang fakta yang betul-betul terjadi. Mungkin nampak pelik tapi sebenarnya terjadi dekat Perancis. Yang pertama adalah tentang Raja Louis pada masa tu yang pernah memerintah negara Perancis. Nak tahu, Raja Louis ni adalah satu-satunya raja yang memerintah sekejap saja duration dia, selama 20 minit je. Sedangkan kalau kita tahu, raja-raja memang kalau dia handle satu negara tu, dia akan, pemerintahan dia akan memakan masa yang lama bertahun-tahun. Tapi tidak pada Raja Louis, sebab dia hanya memerintah selama 20 minit je. Sebab ini berlaku sebelum Raja Louis ni jadi raja pada masa tu, ada seorang Raja Charles ni. Raja Charles ni dia pernah memerintah, tapi rakyat yang dalam pemerintahan dia tu tak dapat dikawal dengan baik. Yang mana keperluan dan kehendak rakyat pada masa tu dia tak dapat nak penuhi. Dia macam macam mana dia tak pandai handle sangat dalam pemerintahan. Jadi digantikan pula dengan Raja Louis. Tapi bila orang tahu Raja Louis ni dia berketurunan sama dengan Raja Charles, menyebabkan rakyat penggesa dia supaya tak payah jadi raja, sebab takut benda yang sama berlaku terhadap rakyat mereka. Jadi Raja Louis ni pun dengan rasa rendah diri, dia pun terus tak jadi nak ambil pemerintahan tu. Disebabkan itu dia dikatakan pernah memerintah raja pada masa tu, memerintah negara pada masa hanya 20 minit je. Lepas tu fakta yang kedua, dekat sana kita tak boleh menamakan seekor babi dengan nama Napoleon. Napoleon ni sebagaimana kita tahu, dia memang pahlawan yang sangat hebat lah, sangat dikenali dan sangat dihormati. Jadi kalau nak gunakan nama Napoleon tu untuk nama anjing ke nama kucing ke, tak kisah, tapi asal jangan nama babi. Sebab bila nama Napoleon tu diletakkan pada seekor babi, dia akan dikenakan hukuman berat. So itu adalah antara fakta yang unik. Nampak pelik, tapi sebenarnya itulah yang betul-betul berlaku dekat Perancis sekarang ni. Okey, kalau nak cerita tentang praktik keagamaan yang ada dekat Perancis, Perancis ni kalau kita tahu merupakan negara yang sekular dengan liberal. Yang mana maksud dia, di sebuah negara tu mengamalkan agama yang bebas. Semua agama adalah sama saja di mata manusia. Okey, jadi kalau praktik keagamaan dekat Perancis, contoh kalau orang non-Muslim ataupun Muslim yang pergi sana, kalau nak cari makanan halal, memang sentiasa ada je. Kalau tiba-tiba yang Kristian nak rasa makan makanan halal pun boleh je. Kalau rasa nak makan non halal pun boleh je. Semuanya okey, sebab dia orang ni sangat mementingkan kesamarataan sesuatu agama tu. So tak kisahlah Yahudi ke Kristian ataupun Islam dan sebagainya. Lepas tu dekat sana, kalau contoh kalau Hari Raya Aidilfitri, pemerintah dekat sana dia akan buat cuti. Contoh kalau Hari Raya Aidilfitri, boleh orang Islam boleh sambut. Lepas tu kalau nak buat Hari Raya Korban, nak buat ibadah korban pun boleh je. Nak puasa pun tak ada siapa yang boleh halang. Nak puasa, semuanya boleh. Lepas tu dekat sana, yang kedua, dekat sana orang Muslim yang perempuan boleh pakai tudung ataupun jilbab. Tapi kalau nak pakai pudar ataupun benda yang boleh menutup muka tu tak boleh. Sebab kat sana diorang tak nak ada gosip ataupun fitnah yang boleh menyebabkan berlakunya kegaduhan antara sesebuah agama dengan satu lagi agama lain tu.
diorang jauhkan lah. Sebab tu kalau pergi sana kita tak perlu risaulah kalau nak pergi Perancis nak pakai tudung ke perlu tak. Takutlah kalau kena apa-apa, tak. Semuanya okey je kalau nak pakai tudung kat sana. Lepas tu dekat Perancis ni pun diorang ni sangat memerangi tindakan Islamofobia dekat sana. Contoh kalau ada orang yang terlalu mementingkan, lepas tu ada buat fitnah ataupun melakukan nak bezakan agama ni betul, agama ni salah, tu tak boleh. Dia orang akan diberikan hukuman yang berat. Jadi dekat sana orang Islam, orang Muslim boleh bebas melakukan ibadah. Dekat sana pun ada masjid yang disediakan dekat Perancis. So dekat sana memang selamat, dan seorang Muslim yang nak datang di sana ataupun tinggal kat sana pun bebas untuk menganut agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Izzati binti Muhammad Yusof. Nombor metrik 048550. Okey, jadi hari ini saya nak terangkan bagaimanakah kehidupan masyarakat Muslim di negara non-Muslim. Jadi di negara non-Muslim yang saya pilih adalah negara Korea. Annyeonghaseyo. Agak-agaknya macam mana kehidupan masyarakat Muslim di Korea? Macam yang kita sedia maklum lah, negara Korea ni adalah negara yang sangat maju, yang mementingkan disiplin, kerjaya masyarakat dia kat sana. Lepas tu banyak sangat kemudahan kat sana. Jadi agak-agak macam mana penerimaan masyarakat non-Muslim dekat Korea kepada Muslim, tak kisahlah Muslim waktu Islam Melayu ke, ataupun masyarakat Korea tu sendiri ke, ataupun mana-manalah Muslim. Jadi kat sini saya nak terangkan macam mana kehidupan masyarakat di negara Korea Selatan. Okey, kan Korea ada dua, Korea Selatan dengan Korea Utara. Jadi saya hari ni nak cakap pasal Korea Selatan sahaja. Okey, dekat Korea Selatan sebenarnya memang masyarakat Muslim kat sana adalah golongan yang minoriti, yang mana pada tahun 2018 terdapat 0.2% sahaja masyarakat Muslim di sana daripada keseluruhan masyarakat Korea lah. Tapi makin hari makin meningkat masyarakat Islam kat sana. Jadi agak orang Korea ni menerima masyarakat Islam macam mana? Adakah mereka menerima dengan hati terbuka ataupun mereka menindas masyarakat Islam kat sana? Okey, diikut sesetengah masyarakat sini. Ada yang menerima dan ada yang tak terima. Ada yang cakap Islam teroris macam tu. Tapi lama kelamaan, makin lama masyarakat Korea kat sana dah dapat terima Islam tu sendiri. Sebab apa? Sebab kat sana pun dah makin ramai orang Islam. Tak kisahlah orang Korea ke ataupun ramailah orang Islam yang datang sana melancong kan. So makin lama mereka makin menerima masyarakat Muslim kat sana. Okey, yang istimewanya kat Korea ni sebenarnya memang dah ada sebilangan masyarakat Muslim, dan kat sana juga dah ada masjid pun, masjid untuk orang Islam lah. Masjid Seoul Central Mosque di Haewon, dekat Seoul. Masjid ni ada masjid yang terbesar di negara Korea. Selain tempat solat juga, masjid ni adalah tempat pelancongan jugalah untuk para pelancong yang datang dekat Korea. Apa sebenarnya keistimewaan negara Korea ni sampaikan ramai masyarakat Muslim yang pergi melancong kat sana? Disebabkan negara Korea ni banyak tempat yang cantik, indah, yang mana kat sana juga memberikan kemudahan tersendiri dekat masyarakat Islam tu sendiri. Contohnya macam restoran halal, ada tempat solat dan sebagainya. Jadi antara tempat yang menarik dekat Korea ni adalah yang pertama, Pulau Jeju, Jeju Island. Mana Jeju Island ni adalah tempat yang sangat-sangat cantik. Waktu musim bunga, nampaklah bunga-bunga warna kuning. Memang cantik tempat ni. Dan Pulau Jeju ni adalah satu warisan dunia, yang UNESCO. Dan kat situ juga ada kata restoran halal lah untuk orang Muslim. Jadi memang ramailah yang datang kat sana. Selain itu juga
kat Korea ada tempat yang bernama Nami Island. Nami Island ni juga adalah tempat yang cantik, yang mana tempat ni famous sebab drama Korea yang berjudul Winter Sonata. Okey, kat sini juga ada terdapat makanan halal lah, yang disediakan restoran-restoran halal. Antara restoran yang halal yang famous kat sana adalah restoran Hanok dekat Gapyeong. Kat situ ada barbecue ayam. Okey, itulah keistimewaan negara Korea, mana ramai masyarakat Muslim yang datang kat sana walaupun itu bukan negara Muslim. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azari Mastrah binti Rizkifli, nombor matrik 048355. Jadi hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di negara yang non-Muslim. Negara yang non-Muslim yang menarik perhatian saya ialah negara China. Bagi menjawab persoalan yang dikemukakan ini, saya pecahkan perkongsian saya kepada dua soalan yang lebih kecil. Soalan yang pertama berbunyi, bagaimana penerimaan masyarakat Cina terhadap orang Islam yang tinggal di negara Cina itu sendiri dan orang Islam yang datang sebagai pelancong atau pelajar. Setiap masyarakat Cina mempunyai pendapat yang berbeza. Di negara Cina, kerajaan telah mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahawa masyarakat di Cina tidak boleh menganjurkan aktiviti keagamaan secara terbuka, tidak kiralah agama Hindu, Buddha maupun Islam. Oleh sebab itu, masyarakat Cina tidak terlalu terdedah tentang agama Islam, tetapi ada juga di kalangan guru atau pengajar di sana yang menghormati agama Islam. Bagi yang menghormati agama Islam, mereka akan mengucapkan selamat hari raya atau selamat berpuasa kepada orang Islam di sana. Di China, disebabkan Islam bukanlah agama yang rasmi di sana, masjid yang ada di sana juga tidak sebanyak masjid yang berada di negara-negara Islam. Oleh itu, masyarakat Cina, masyarakat Islam, pelancong atau pelajar Islam yang berada di sana jika mereka tidak menjumpai masjid atau tempat untuk solat, mereka akan solat di tepi-tepi tangga atau ada banyak ruang yang membolehkan mereka untuk solat. Reaksi individu yang melihat situasi ini bergantung kepada penerimaan mereka terhadap agama Islam. Jika individu yang melihat ini merupakan seorang yang terbuka mengenai agama Islam, perbuatan ini tidaklah kelihatan pelik bagi mereka. Bukan itu sahaja, kita pergi pula kepada masyarakat Cina yang di negara Cina dan mereka ini menganut agama Islam. Adakah wujud masyarakat ini di negara Cina? Jawapannya, ya. Wujud masyarakat ini di negara Cina. Masyarakat ini dinamakan sebagai masyarakat Hui. Masyarakat Hui ialah satu kumpulan etnik masyarakat Cina yang biasanya dibezakan dengan amalan agama Islam mereka. Mereka membentuk satu daripada 56 buah kumpulan minoriti yang secara rasminya diiktiraf oleh Republik Rakyat Cina. Mereka tertumpu di barat laut Cina seperti Ningxia, Gansu dan Xinjiang. Tapi komuniti ini wujud di seluruh negara China. Kebanyakan budaya orang Hui menyamai orang Han. Kecuali apa yang membezakan mereka adalah masyarakat Hui ini merupakan penganut agama Islam. Hasilnya mereka mempunyai beberapa ciri kebudayaan yang tersendiri. Contohnya, sebagai orang Islam, mereka tidak memakan khinzir yang merupakan salah satu daripada satu jenis daging yang biasa dimakan oleh budaya masyarakat Cina. Mereka juga tidak memakan anjing, kuda dan kebanyakan burung serta haiwan-haiwan lain yang dianggap istimewa dalam masakan Cina. Kod pakaian mereka juga berbeza, iaitu mestilah seperti apa yang disyariatkan oleh Islam, iaitu kalau lelaki kebiasaannya mereka memakai kopiah putih dan bagi perempuan pula memakai pakaian yang menutup aurat dengan bertudung. Dan di sana juga ada yang memakai purdah seperti yang biasa dipakai dalam budaya Islam. Soalan yang kedua ialah, apakah keistimewaan negara Cina ini sehinggakan ramai di kalangan orang Islam maupun orang bukan Islam yang menanam impian untuk melancong ke sana? Berdasarkan apa yang saya temui, masyarakat hari ini suka untuk melancong ke negara Cina disebabkan oleh faktor pelancongan. Terdapat banyak tempat bersejarah seperti Great Wall of China misalnya, dan tidak lupa juga seni bina masjid di negara Cina ini juga sedikit menarik minat masyarakat Islam untuk melancong ke negara ini. Reka bentuk masjid-masjid yang menarik perhatian masyarakat Cina adalah kerana seni binanya dibina atas gabungan seni bina Islam dan seni bina dinasti Cina itu sendiri.
Selain itu, budaya masyarakat Cina yang unik ini juga menarik perhatian masyarakat hari ini untuk melancong ke sana. Sekian saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlanati binti Zakaria, nombor metrik 049162. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dua soalan, iaitu yang pertama, macam mana penerimaan orang Jepun kepada orang Islam. Yang kedua, keistimewaan negara Jepun. Okay, yang pertama tentang soalan penerimaan orang Jepun terhadap orang Muslim. Sebenarnya ianya bergantung kepada tempat. Contohnya di bandar besar seperti Tokyo dan Osaka, Islam diterima dengan baik di sana. Malah kerajaan Jepun sendiri telah menyediakan inisiatif-inisiatif yang baik seperti menyediakan prayer room di stesen-stesen kereta api dan menyediakan trakmos bagi kemudahan orang-orang Islam. Bagi masyarakat Jepun itu sendiri, jika mereka sudah terdedah dengan orang Islam ataupun sudah lebih mengenali apa itu Islam, maka mereka akan lebih terbuka berbanding dengan orang-orang yang belum mengenal apa itu Islam. Tapi keadaan ini berbeza apabila di kawasan pedalaman Jepun. Masyarakat di kawasan pedalaman Jepun tidak terlalu terdedah dengan Islam, maka penerimaan mereka terhadap agama Islam itu akan lebih berbeza dengan masyarakat Jepun di bandar-bandar besar seperti Tokyo dan Osaka. Kedua, apakah keistimewaan negara Jepun? Okay, seperti yang kita ketahui, negara Jepun ini bukanlah negara Islam. Tapi apakah yang menyebabkan ramai orang Islam suka untuk menetap ataupun melancong di sana? To sit down and talk about my experience living in Japan as a female Muslim. Many Muslims are concerned what it is like to live in Japan, whether Japan is a Muslim-friendly country, and how Muslims are treated here. Seperti yang kita tahu, Jepun ni terkenal dengan budaya diorang yang sangat bersih dan juga menepati masa. Selain itu, mereka juga sangat open-minded. Contohnya, jika pada wanita Muslim, masyarakat Jepun tidak akan memandang serong terhadap wanita Muslim kerana memakai hijab. Kerana mereka mempunyai satu adab, itu tidak gemar memandang ataupun merenung kepada orang lain sehingga membuatkan seseorang itu berasa tidak selesa. Maka wanita-wanita Muslim di Jepun tidak perlu takut-takut untuk keluar ke mana-mana kerana mereka tidak akan dipandang serong oleh masyarakat Muslim maupun orang lain. Sekian, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Fatihah binti Zainal Abidin, nombor metrik 048190. Hari ini saya akan membincangkan penerimaan umat Islam di Amerika Syarikat. Umat Islam atau Muslim adalah satu perkataan yang ditakuti di Amerika Syarikat. Berlakunya Islamofobia di Amerika Syarikat. Tambahan, sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Syarikat, memukan bahawa Islam dan umatnya adalah pencetus kepada keganasan bertambah kuat. Islamofobia di Amerika Syarikat bertambah buruk saat ini. Boleh dikatakan saban hari berlaku di serata tempat di Amerika Syarikat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa peristiwa keruntuhan pusat perdagangan dunia di New York pada 11 September 2001 telah menyebabkan tersebarnya Islamofobia di seluruh negara, di seluruh dunia, terutamanya di Amerika Syarikat. Berikut merupakan kronologi peristiwa serangan 11 September 2001.
Serangan 11 September 2001 ialah 4 siri serangan berani mati yang terakhir oleh Al-Qaeda ke atas Amerika Syarikat pada 11 September 2001. Seramai 19 orang pengganas Al-Qaeda merampas 4 buah kapal terbang penumpang komersial. Para perampas itu sengaja menghempaskan 2 pesawat ke arah menara berkembang World Trade Center, pusat dagangan dunia di bandaraya New York, sekaligus mengorbankan semua penumpang dan kru. Kemudian kita pergi kepada maksud, punca serta kesan Islamofobia. Masih berlaku lagi diskriminasi terhadap umat Islam di Amerika Syarikat. Mengikut kajian daripada responden mengatakan bahawa hidup sebagai Muslim di Amerika Syarikat telah menjadi semakin sulit dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan 48% mengaku mereka secara peribadi pernah mengalami diskriminasi selama beberapa tahun kebelakangan ini. Bentuk diskriminasi yang paling umum yang mereka sebutkan ialah diperlakukan dengan prasangka 32% daripada responden, diperlakukan secara khusus oleh petugas keamanan bandar 19%, disebut dengan nama panggilan yang menghina 18%, diperlakukan secara khusus oleh penegak hukum 10%, dan diancam secara fizikal atau diserang seramai 6%. Walaupun sebegitu keadaan di Amerika Syarikat, Islam sebenarnya adalah agama ketiga terbesar di Amerika Syarikat selepas Kristian dan agama Yahudi, iaitu seramai 3.4 juta orang atau 1.1% daripada jumlah populasi penduduk Amerika Syarikat. Walaupun berlaku diskriminasi, akan tetapi umat Islam di Amerika Syarikat berbangga menjadi Muslim di Amerika Syarikat. Berikut merupakan temu bual kepada Muslim di Amerika Syarikat. My name is Fatima Faria and I'm from Bangladesh. And I'm a proud Muslim American because I was raised here as a Muslim. And even though it's difficult, I still try to get through it and show why I'm a Muslim in America. 11 tahun di sini, saya tidak merasa mempunyai halangan untuk di mana saya untuk beribadah. Alhamdulillah dengan tetangga juga mereka menghargai saya sebagaimana saya seorang Muslim. Apalagi di bulan puasa, saya juga alhamdulillah memberikan ya sekedar buat makanan gitu ya untuk tetangga juga, memperkenalkan pada mereka bahwa kita ini sebagai seorang Muslim dari Indonesia seperti ini. Sekian itu sahaja daripada saya tentang kajian Muslim di Amerika Syarikat. Terima kasih. Jadi, kami dapat simpulkan bahawa masih lagi masyarakat Islam telah dilayan baik dan dipandang positif oleh masyarakat bukan Islam. Contoh, di China, masyarakat Islam telah dilayan dengan baik. Tetapi, masih ada lagi masyarakat yang bukan Islam memandang negatif terhadap umat Islam. Contoh, wujudnya Islamofobia, iaitu golongan yang berasa takut terhadap Islam lalu membawa kepada rasa benci terhadap umat Islam. Golongan inilah yang membawa imej yang buruk terhadap Islam.
Agama Islam telah digambarkan sebagai agama yang inginkan keganasan, yang umatnya berpecah belah dan sebagainya, sehingga mereka melabelkan agama Islam ini sebagai agama yang kolot. Sebab mereka mengatakan begitu ialah kerana mereka inginkan kebebasan. Mereka mengatakan agama Islam ini adalah mendekat kebebasan individu. Mereka inginkan berfoya-foya, mereka inginkan bergembira tanpa batasan. Disebabkan oleh sikap tidak puas hati inilah kadang-kadang berlakunya rusuhan. Di Malaysia kita kurang nampak rusuhan itu berlaku. Tetapi di negara luar, negara yang majoriti masyarakatnya non-Muslim, rusuhan ini sering berlaku. Berlakunya rusuhan ini adalah bermotifkan kebencian terhadap agama Islam dan umatnya, sehingga masyarakat dunia menyalah tafsirkan tentang keindahan agama Islam itu sendiri. Namun begitu ada keistimewaannya. Allah menciptakan suasana masyarakat yang pelbagai dan bumi yang luas ini supaya kita belajar dan mengambil iktibar daripadanya. Pergilah mengembara ke tempat orang lain supaya kita dapat meneroka isi muka bumi ini, bertujuan untuk mencari ilmu supaya kita dapat melihat kebesaran Allah dan mengambil pengajaran daripadanya supaya kita menjadi hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih Ustaz.